Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Yasir bin Cik Muhammad Zaki. Nombor matrik 423-1003 dan 142. Dalam video ini, saya akan membicarakan tentang kepentingan kursus pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua atau lebih dikenali sebagai TESOL. Tetapi sebelum itu, saya akan menceritakan serba sedikit tentang apakah itu TESOL. Program perguruan TESOL menyediakan pendidikan dan latihan dalam bidang pendidikan dengan penekanan khusus pada bahasa Inggeris. Kursus yang ditawarkan menekankan aspek bahasa Inggeris dan metodologi pengajaran bahasa Inggeris. Kursus-kursus ini memberi peluang kepada pelajar yang berminat dalam bidang pendidikan, khususnya bahasa Inggeris, untuk mendapat pendedahan tentang teori, aplikasi dan isu-isu terkini yang akan melahirkan bakal pendidik yang bukan sahaja berpengetahuan dalam bidang bahasa Inggeris dan pedagogi, tetapi juga cakna dalam isu semasa dalam pendidikan. Kepentingan penguasaan bahasa Inggeris tidak dapat dipertikaikan walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Bahasa global ini digunakan dengan meluas dan perlu dikuasai terutama golongan pelajar yang akan meneroka bidang ilmu dalam bidang pendidikan. Seterusnya kita akan ke poin yang pertama berkenaan kelebihan atau kepentingan TESOL. Yang pertama adalah membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah para majikan menjangkakan graduan dalam pasaran pekerjaan mempunyai kemahiran insaniah, yakni soft skills, seperti kemahiran komunikasi, penggunaan bahasa Inggeris, pengetahuan am dan semasa, kebolehan untuk melayan pelanggan dan sebagainya. Penguasaan bahasa Inggeris yang lemah merupakan antara 5 faktor utama yang mempengaruhi kesukaran graduan mendapat pekerjaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zaki bin Arfian. Nombor matrik saya ialah 4231000201. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang kepentingan kursus pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, iaitu TESOL. Salah satu kepentingan ini ialah kita dapat meningkatkan kemahiran mengajar. Dalam meningkatkan kemahiran mengajar, kita dapat fokus pada linguistik dan program TESOL selalunya menyertakan modul tentang linguistik termasuk sintaksis dan morfologi. Kita juga dapat memahami struktur bahasa, meningkatkan keupayaan untuk menerangkan tata bahasa. Selain itu juga kita dapat berkomunikasi dengan baik. TESOL juga memfokuskan pada kemahiran berkomunikasi dan ia membolehkan kita menyampaikan idea yang kompleks dengan jelas. Kursus TESOL juga dapat mengajarkan kita tentang teknik pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kita dapat belajar cara mengekalkan persekitaran pembelajaran yang positif dan produktif. Dan akhir sekali, hal ini kerana kursus TESOL memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang metodologi, pengajaran bahasa, prinsip linguistik, kecekapan budaya dan komunikasi yang berkesan. Semuanya menyumbang secara signifikan untuk meningkatkan kemahiran mengajar kita dan menjadikan seorang itu sebagai seorang pendidik yang lebih mahir dan dapat menyesuaikan diri. Salam sejahtera. Nama saya Lalim Jahwi dengan nombor matrik 4232009231. Pada hari ini, saya akan menjelaskan apakah kebaikan belajar subjek Teaching English as Second Language atau lebih dikenali sebagai TESOL. Dengan subjek ini, kita diberikan peluang untuk berinteraksi dengan pelajar antarabangsa. Ini disebabkan program TESOL ini sering menarik pelajar dari seluruh dunia. Dengan berinteraksi dengan rakan sekelas dari latar belakang budaya yang berbeza, anda dapat mempelajari tentang budaya mereka dan menyertai mereka dalam pertukaran budaya yang berlaku dalam bilik darjah. Dengan mengajar subjek bahasa Inggeris ini di luar negara, kita boleh memperolehi pengalaman melancong dan budaya di luar negara. Ia adalah cara popular untuk meneroka budaya dan negara yang berbeza. Ini membolehkan anda meresapi diri dalam persekitaran yang baru, mempelajari adat istiadat tempatan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Semasa mengajar TESOL di luar negara, anda mungkin akan belajar bahasa tempatan negara tempat anda mengajar juga. Ini akan memperdalamkan pengalaman budaya anda dan membolehkan anda berkomunikasi dengan lebih baik dengan penduduk tempatan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najmi bin Muhammad Fauzi.
Nombor matrik saya adalah 4232012391. Saya daripada Kumpulan 4 ingin membicarakan tentang kebaikan mengambil jurusan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Jadi isu saya di sini adalah pelajar universiti dapat meningkatkan kebolehan untuk berkomunikasi. Pertama, mengikuti kursus bahasa Inggeris adalah cara yang berkesan untuk memperbaiki kemahiran berbicara, mendengar, membaca dan juga menulis dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya berbicara dalam bahasa Inggeris adalah cara yang terbaik untuk menguasai pelbagai aspek bahasa Inggeris termasuk logat, ejaan dan juga intonasi. Yang terakhir adalah membaca dan memahami bagi meningkatkan kosakata dan pemahaman membaca dalam bahasa Inggeris. Contohnya membaca buku, novel, artikel berita atau blog dalam bahasa Inggeris. Cara-cara juga kita boleh pelajar universiti boleh mempraktikkan berbicara dengan orang lain. Pelajar universiti carilah peluang untuk berbicara dengan penutur asli bahasa Inggeris atau mereka yang mahir dalam bahasa tersebut. Ini boleh termasuk rakan-rakan, guru atau rakan sekerja yang fasih berbahasa Inggeris. Selain itu, praktik menulis dalam bahasa Inggeris juga penting. Menulis catatan harian, surat atau blog dalam bahasa Inggeris untuk meningkatkan kemahiran anda menulis anda. Yang seterusnya, sertai kelab atau aktiviti yang berkaitan dengan bahasa Inggeris seperti kelas choir, persembahan drama atau kelab buku dalam bahasa Inggeris. Ini membolehkan anda berkomunikasi dengan orang lain yang berkongsi minat yang sama. Seterusnya, pelajar universiti juga boleh mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggeris dan cuba mengikuti liriknya. Ini membantu untuk memahami penggunaan kata-kata dalam konteks. Kesalahan adalah sebahagian daripada pembelajaran. Jadi pelajar tidak perlu takut untuk membuat kesalahan semasa berbicara dalam bahasa Inggeris. Yang penting adalah usaha. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kumpulan 4. Hari ini saya akan membentangkan tentang assignment 2 iaitu daripada subjek Public Speaking dan Communication Skills. Kami dari grup 4, tajuk yang kami pilih ialah kelebihan pengambilan kursus teknologi maklumat iaitu kos IT. Ini adalah isi kandungan untuk slides kami. Dan ini adalah kumpulan kami. Okey, bagi pengenalan untuk kos ini, ianya adalah program akademik yang bertujuan untuk mempersiapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam bidang teknologi maklumat. Ianya adalah bidang yang luas yang melibatkan penggunaan komputer dan sistem maklumat untuk memproses, menyimpan, menghantar dan mengurus maklumat. Okey, ini adalah poin pertama iaitu peluang pekerjaan yang luas. Memudahkan para graduan universiti dalam bidang teknologi maklumat untuk mendapatkan kerjaya. Sebagai contoh, pelbagai sijil yang dimiliki oleh graduan boleh meningkatkan kelayakan graduan dan mempermudahkan graduan untuk mendapatkan kerjaya dalam bidang IT. Selain itu, kemahiran teknikal seperti komunikasi yang baik, kepimpinan dan kerjasama juga penting dalam bidang ini. Kemahiran ini dapat menunjukkan kemampuan interpersonal anda kepada majikan anda. Seterusnya, dapat meningkatkan ekonomi negara. Sistem dan aplikasi IT yang canggih dapat meningkatkan produktiviti dalam pelbagai sektor ekonomi. Contohnya dalam perniagaan, perisian pengurusan inventory dan sistem perbankan dalam talian boleh membantu meningkatkan kecekapan operasi. Selain itu, bidang IT juga adalah pusat inovasi yang berterusan. Pembangunan perisian baru, perkembangan aplikasi mudahlir dan penemuan teknologi baru membawa kepada peningkatan produk dan perkhidmatan yang membantu mencipta pasaran baru dan peluang perniagaan yang lebih luas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syukran Daniel. Hari ini saya ingin menceritakan apakah kelebihan dalam mengambil jurusan IT. Okey, yang pertama, apa yang boleh disimpulkan dalam kelebihan mengambil jurusan IT adalah kita boleh mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Okey, kenapa kita perlu mendapat pendapatan yang lebih tinggi? Adalah kerana
untuk kelangsungan hidup di dalam ekonomi sekarang yang tidak stabil, iaitu di mana kita memerlukan kewangan yang kukuh untuk berada di dalam ekonomi sekarang. Okey, selain itu kelebihannya adalah menikmati hidup yang selesa. Okey, di mana jurusan IT ini bila bekerja gajinya akan lebih tinggi dan boleh hidup dengan selesa tanpa sebarang gangguan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Khan bin Muhammad Baizal. Nombor kad matrik 423-2009-191D. Saya daripada Jasa Sarjana Muda Communication Corporate. Okey, poin saya adalah fleksibel. Okey, fleksibel ada terbahagi kepada beberapa. Salah satunya adalah fleksibel dalam segi jadual. So, fleksibel dalam segi jadual ni, beberapa kursus teknologi informasi mungkin menawarkan pilihan yang untuk mengambil kelas secara online atau dengan jadual yang lebih fleksibel, memungkinkan pelajar untuk belajar sesuai dengan waktu mereka, dengan waktu seharian mereka. Okey. Selain itu, kursus IT juga menawarkan pelbagai pilihan mata pelajaran yang mengikut spesialiti pelajar masing-masing. Seperti dalam mata pelajaran pemrograman yang membuat program atau berasaskan coding dan juga analisis data dan sebagainya. Okey. Namun begitu, perlu diingat bahawa tingkat fleksibel dapat berbeza antara program berbeza dan tergantung pada institusi pengajian tinggi atau awam. Penting untuk melakukan penelitian dan memilih program yang sesuai dengan kemahiran anda. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hakimi bin Azmi. Nombor matrik 423-2012-831D. Hari ini saya akan membentangkan kelebihan pengambilan kursus teknologi maklumat, subjek public speaking dan communicative skill, kumpulan 4. Baik, saya akan terus ke isi saya, iaitu jaringan profesional. Apa itu jaringan profesional? Hubungan antara golongan profesional dalam satu-satu bidang. Mereka bekerja dalam sektor swasta dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang masing-masing. Poin yang pertama, mengembangkan kepelbagaian kenalan dalam bidang teknologi maklumat. Baik, dalam teknologi maklumat khususnya, terdapat pelbagai cabang-cabang kecil bagi merapikan sistem atas talian yang sering digunakan rakyat. Maka, terlahirlah pakar-pakar yang menyelia sistem dengan kelebihan mereka masing-masing. Berikut membuktikan kepentingan kepelbagaian kenalan khususnya mereka yang berada di dalam bidang teknologi maklumat. Poin kedua, pertukaran nilai antara kenalan profesional. Setelah berkenalan sesama golongan profesional, anda akan semestinya berkolaborasi dengan individu atau kumpulan tertentu bagi mencapai satu matlamat. Matlamat tersebut kebiasaannya ialah dengan membina sebuah projek berasaskan program komputer yang dibangunkan dalam Java, Python, C++ dan lain-lain bahasa. Ini membolehkan pertukaran nilai berlaku kerana di waktu kita berkolaborasi dengan individu ataupun kumpulan profesional yang lain, kita akan saling nasihat-menasihati agar kerja masing-masing serta projek yang dibangunkan bersama berjalan dengan lancar. Kesimpulan, bidang teknologi maklumat ialah bidang yang sangat luas dan berkembang pesat yang mencakup berbagai peranan dan tanggungjawab. Ia memainkan peranan yang besar dalam hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari perniagaan dan industri hingga pendidikan serta hiburan dan layanan kesihatan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan hai, nama saya Nurul Safia binti Abdul Mukti, dan dalam video ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang kepentingan khusus Masscom. Jadi, apa itu Masscom? Masscom adalah singkatan bagi Mass Communication yang dalam bahasa Melayu dikenali sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian maklumat kepada sejumlah besar orang secara serentak melalui pelbagai media seperti televisyen, radio, surat khabar, majalah, internet dan sebagainya. Komunikasi massa merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara-cara komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesanan, maklumat atau pesanan awam kepada audiens yang besar. Bidang ini merangkumi pelbagai aspek termasuk penghasilan kandungan media, pengedaran, penerimaan oleh audiens, kesannya terhadap masyarakat dan banyak lagi. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang bidang pengajian yang akan diceburi di bawah program Diploma Komunikasi Massa ini, ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umar Binti Hamdan, nombor umur 20 tahun. Bidang pengajian yang akan diceburi oleh pelajar adalah seperti kewartawanan, iaitu melibatkan penyiasatan, pengumpulan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada orang ramai melalui media cetak, dalam talian atau penyiaran. Seterusnya adalah penyiaran, iaitu melibatkan penghasilan dan penyampaian kandungan audio dan visual melalui televisyen, radio dan platform media lain. Seterusnya adalah hubungan awam, iaitu melibatkan usaha untuk membina, mengekalkan dan menguruskan imej positif organisasi atau individu di mata orang ramai. Seterusnya adalah pengiklanan, iaitu berkaitan dengan pembuatan, penempatan dan penilaian iklan yang ditujukan kepada pengguna. Seterusnya adalah kajian media, iaitu melibatkan analisis dan penyelidikan tentang bagaimana media massa mempengaruhi pandangan dunia, budaya, politik dan masyarakat. Seterusnya adalah penyelidikan komunikasi, iaitu mempelajari proses komunikasi massa dan kesannya terhadap individu, kumpulan dan masyarakat. Seterusnya adalah media baru, iaitu mengkaji peranan media digital seperti internet dan media sosial dalam komunikasi massa. Bukan itu sahaja, mahasiswa yang mengambil kursus Masscom ini turut didedahkan dengan pengucapan awam di mana ia dilatih untuk bercakap di hadapan khalayak secara spontan tanpa ada sebarang teks mahupun nota. Ini dapat memberikan keyakinan kepada seseorang individu tersebut untuk berinteraksi dengan khalayak ramai tanpa rasa segan walau di mana sekalipun. Ramai yang tidak sedar, cara komunikasi yang betul amat penting bagi memudahkan kita mendapat perhatian dan tumpuan daripada orang ramai ketika memberi sesuatu ucapan itu. Bagi mereka yang mempelajari subjek Masscom ini, pastinya minda khalayak dapat didominasikan dengan keadaan dan inisiatif yang berkesan yang mampu memberi kepuasan dan membuat diri sendiri berasa bangga dan dihargai. Oleh yang demikian, subjek ini amat sesuai untuk melatih diri individu bagi mempelajari cara komunikasi dan membawa keyakinan diri yang lebih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Rasyah Yasmin binti Kamara Azmi. Nombor kad matrik 4232000921. Seterusnya akan menerangkan tentang skop pekerjaan yang ditawarkan oleh kursus komunikasi dan media. Skop pekerjaan yang ditawarkan oleh kursus komunikasi dan media bukan sahaja kerja-kerja di hadapan tabir, di belakang tabir. Ianya juga terdapat kerja-kerja di perpustakaan dan juga kerja-kerja di syarikat-syarikat yang besar. Antara skop pekerjaan tersebut ialah penyelidikan dan penulisan berita, produksi konten media sosial, kerja di stesen radio atau televisyen, hubungan awam ataupun PR, penyelidikan pasaran dan analisis data, produksi video dan multimedia, penyuntingan dan penerbitan, penyelidikan pasaran dan kajian pengguna, kerja di agensi periklanan, penyelenggaraan acara dan juga perkatalogan media dan perpustakaan. Itu adalah contoh-contoh kerja yang terdapat di komunikasi dan media. Terima kasih.